Sabsar. Nama kumpulan ini mungkin ada yang tahu, ada yang tak pernah dengar langsung. Ya, Sabsar sebenarnya kependekan nama kepada gabungan kata Sabah Sarawak yang benar-benar merupakan asas penghasilan kumpulan ini. Diasaskan sekitar 1988, kumpulan ini sebenarnya merupakan kumpulan yang aktif bermain di kelab malam sekitar daerah Miri, Sarawak. Diasaskan oleh gitaris kelab dari Tamparuli, Sabah iaitu Peter. Beliau kemudiannya memilih pemuzik-pemuzik dari Miri untuk kerjaya pemuzik kelab mereka, iaitu Kipli bass, Yasin drum, Nibol gitar dan Hasan keyboard. Disebabkan tidak mempunyai penyanyi utama, Peter sendiri sering menggalas posisi sebagai vokalis, di samping ada kalanya menggunakan khidmat penyanyi jemputan untuk persembahan-persembahan pentas mereka. Menamakan kumpulan mereka dengan nama asal Borneo Kid. Mereka amat aktif mengambil kerja sebagai pemuzik kelab menghiburkan pekerja-pekerja Shell di Miri selain persembahan-persembahan pentas rakyat. Melihat bakat mereka, mereka telah ditawarkan peluang rakaman album oleh kenalan kepada seorang penyanyi pelawak terkenal iaitu Hang Mokhtar. Melihat amat kurang kumpulan-kumpulan rock dari Sarawak dan Sabah yang diberi peluang merakamkan album pada masa itu, Borneo Kid menerima tawaran tersebut dan menghantar demotip yang terdiri oleh lagu-lagu ciptaan mereka sendiri lantas bertolak ke Channel 11 di Kuala Lumpur untuk rakaman album mereka. Nama mereka telah ditukar menjadi Sabsar sebagai persediaan rakaman album bertujuan mengukuhkan lagi posisi mereka sebagai sebuah kumpulan yang terdiri oleh ahli-ahli pemuzik dari Sabah dan Sarawak. Hang Mokhtar yang bukan dari latar belakang rock telah bertindak meluluskan lagu-lagu dari demotip Sabsar untuk album, namun beberapa susunan muzik yang dicipta Sabsar diminta beliau agar dilembutkan sedikit, membuatkan gitaris vokalis Peter selaku pencipta utama lagu-lagu mereka berasa tidak berpuas hati. Peter telah bertindak meninggalkan rakaman yang pada masa itu telah berjalan sekitar 60% dan mulai menumpu perhatian sebagai pemuzik kelab di Kuala Lumpur. Dengan ketiadaan Peter, baki lagu yang ditinggal dihabiskan oleh gitaris kedua Nibol sambil lagu-lagu dinyanyikan oleh ahli-ahli lainnya, antaranya Kipli, Hasan dan Yasin. Manakala lagu slow ciptaan Hang Mokhtar iaitu Cinta Bumi Kenyalang telah dinyanyikan oleh beliau sendiri. Kita berdiri tanpa kerumitan. Penyelia Bunyi Tanah yang merupakan bekas penyanyi metalian juga turut menyanyikan beberapa lagu-lagu slow Sabsar, membuatkan album Sabsar ini mempunyai variasi penyanyi. Akhirnya, setelah melalui beberapa rintangan, album tunggal Sabsar menemui juga pasaran pada tahun 1951 di bawah edaran syarikat rakaman AKI. Alright, tibalah masa untuk ulasan Sabsar. Sabah Sarawak dah. Okey, jadi pertama sekali kita tengok di dalam. Baiklah, jadi album ini tidak mempunyai copyright. Jadi seperti biasa kita boleh ulasan seperti biasalah, tak ada masalah kat situ. Okey, biasalah ini album yang boleh dikatakan kategori langka lah. Tapi sebenarnya untuk langka Sabsar ni memang dia langka. Tapi di kalangan kolektor, album ini sebenarnya tidak susah untuk dicari lah. Sebab ada beberapa tahun lepas ada 2 orang ke 3 orang peniaga yang telah berjaya dapatkan kaset NOS Sabsar ni yang masih seal lagi dekat area-area belah-belah Borneo lah. Belah sana sebenarnya banyak boleh dapat lagi kaset-kaset NOS pun semua kalau kita pandai cari kan. Sebenarnya dekat Semenanjung pun sama juga. Gua sendiri pun pernah dapat juga daripada store ASP. Jadi itu salah satu daripada dia lah. Tapi Sabsar ni sekitar 2 tahun dulu ke 3 tahun dulu lah, lebih kurang macam tu lah. Memang banyak keluar kaset seal dia. Tapi seller tu pun boleh tahan juga. Dia pun pandai menilai harga. Jadi dia pun taklah jual murah. Sebab masalah bila jual terlalu murah ni, dia akan terjadi satu lambakan. Bila jadi lambakan, kaset ni akan jadi tidak susah untuk dicari lagi lah. Dan harga market value dia memang akan totally drop lah. Itu antara problem dia. Tapi tak payah, kita tak payah cerita pasal benda tu sekarang kat sini. Sebab kita punya fokus adalah muzik. Bukan pasal harga dia pada masa kini. Nak tahu harga pada masa kini tu cerita lain. Dekat lu pergilah join mana-mana group ke apa untuk tahu pasal benda tu lah. Tapi sebenarnya benda harga ni adalah subjektif. Tak semestinya ada setengah item tu memang harga dia mahal ke dan sebagainya. Kadang-kadang memang tak ada harga langsung, kadang-kadang memang murah. Macam itulah cerita dia. Okey dah, kita dah melalut. Jadi ya, Sabsar Borneo Kid. Jadi seperti yang telah diceritakan tadi, Borneo Kid sebenarnya adalah nama asal kumpulan Sabsar. Jadi dekat sini mungkin boleh dijadikan sebagai tajuk album Sabsar, tajuk album Borneo Kid.
Tapi apa yang gua rasa sebenarnya yang tulis Borneo Kid kat atas ni bukan bermaksud tajuk album, tapi lebih pada menunjukkan inilah nama asal kepada kumpulan Sabsa. Sebab kadang-kadang bila ada setengah band dia buat macam tulisan nama logo ataupun nama kumpulan dia yang terbaru, dekat atas dia akan tulis nama asal lah. Jadi lebih kurang macam ni lah, Sabsa Borneo Kid. Ini kira untuk memberitahu kepada follower-follower mereka yang berasal daripada Miri ataupun daripada Tamparuli, bahawa ini adalah kumpulan Borneo Kid yang mereka kenali lah. Cuma di dalam cover album ni seperti yang telah diceritakan tadi, Peter dah tak ada dekat dalam dia punya line up, sebab Peter dia merajuk sikit dengan Hang Mokhtar. Jadi dekat cover album ni hanya 4 orang yang tinggal, sepatutnya ada 5 orang. Ini adalah Kipli, pemain bass. Ini adalah apa nama tu, Nibol lah, Nibol gitaris. Dan ini gua tak ingat apa nama dia, gitaris dan juga drummer lah. Macam tu lah. Nak tahu nama pergi tengok balik lah kat video kan. Sebab untuk pengetahuan 3 orang ni dah meninggal dunia. Dia orang dah tak ada dah. Jadi untuk rujukan kumpulan Sabsa ni memang gua rujuk dengan Kipli lah, dan juga Peter selaku gitaris asal dia. Jadi memang susah sebenarnya gua nak cari Sabsa ni, sebab beberapa tahun lepas sebenarnya gua dah pernah cuba jejaki kumpulan Sabsa. Mungkin salah seorang daripada mereka bertiga ni punya Facebook, tapi gua pun tak pasti pasal gua ada tanya kat Kipli, pernah kat 3 orang ni ada Facebook? Kipli kata setahu saya dia orang bertiga tak pernah ada Facebook. Lebih kurang macam tu lah. Tapi wallahu alam, sebab yang gua jumpa tu profil dia ada letak gambar kumpulan Sabsa yang agak rare, yang gua sendiri memang tak pernah tengok dan memang tak pernah dipaparkan di mana-mana Facebook lah pada masa tu kan. Gua ada PM pemilik Facebook tersebut. Gua cakap niat gua nak buat ulasan rock kapak Sabsa, dan gua perasan dia dah read, cuma dia tak reply langsung. Jadi tak tahulah tu siapa sebenarnya. Tapi untuk pengetahuan, akhirnya gua berjaya jejaki Kipli, dan juga memula sekali gua jejaki Peter lah. Gua cari juga dekat Facebook sana sini merata jumpa ada seorang ni yang kata kenal dengan Peter, iaitu gitaris asal kumpulan Sabsa ni. Gua pun kontak Peter. Lepas tu nak dapatkan Kipli pula, gua buat announcement hari tu kat Facebook. Mungkin ada yang masih ingat lagi, gua buat announcement pada masa tu, dan muncullah orang yang kenal kepada Kipli ni. Dan alhamdulillah puzzle tu kita telah berjaya solve kan. Itulah. Jadi memang best lah bila kita dah berjaya solve kan puzzle tu kan. Okey, jadi Sabsa, dia punya cover dia antara yang menarik. Dia punya logo ni menggunakan motif ala-ala Borneo punya art, lebih pada Dayak macam tu. Kalau ikutkan sebenarnya ahli-ahli Sabsa yang dekat gambar ni semua adalah orang Miri lah kan. Cuma Peter adalah orang Sabah, tapi mereka masih tetap menggunakan nama Sabsa walaupun Peter dah tak ada lagi dekat dalam gambar album ni. Sebab utama dia seperti yang telah diberitahu oleh Kipli dan juga Peter sendiri, bahawa lagu-lagu Sabsa sebenarnya adalah 100% ciptaan Peter sebenarnya. Jika Hang Mokhtar ni lebih kurang macam silent producer, tapi ada masa sama juga dia banyak mencampur tangan urusan susunan muzik lah. Pada awalnya memang dia kata okey tak apa korang buatlah lagu, sebab aku ni pun memang tak tahu apa sangat pasal rock. Semua orang tahu Hang Mokhtar ni adalah lebih kepada penyanyi pelawak kan. Kira sebelum adanya senario apa semua, Hang Mokhtar dah buat dulu benda-benda tu, parodi apa semua di era 80-an. Cuma dia pada masa tu mungkin dia ada beberapa connection dengan syarikat rakaman, dan dia plan nak buat beberapa album. Antara yang gua tahu produk Hang Mokhtar adalah Sabsa ini sendiri, dan juga Staccato lah yang gua pernah buat video sebelum ni kan. Staccato tu pun pasal ahli-ahli Staccato adalah sahabat kepada Hang Mokhtar. Jadi Hang Mokhtar pun cuma perkenalkan dia orang je lah pada NSR pada masa tu, dan dia orang pun buatlah album. Itulah cerita dia. Jadi penerbit eksekutif Kusairi ni adalah pemilik kepada syarikat AKI. AKI ni Ahmad Kusairi. Itulah namanya. AKI juga selain daripada Sabsa ada rilis kumpulan Putra, second album dan juga album ketiga. Dan juga dia orang pernah menjadi pengedar kepada kumpulan Hati lah. Dan tu antara dia lah. Jadi album ini telah dirakamkan di channel A11 seperti mana yang telah diceritakan tadi, di mana juruраkamnya adalah Tanah, Detroit dan Ismail. Tanah sendiri juga ada menyumbangkan beberapa suaranya untuk beberapa lagu. Kalau lu orang semua cam, siapa tak kenal suara Tanah kan? Kalau lu tak kenal, lu bukan peminat rock Malaysia lah kan. Lagu Zuriani dan lagu Salina, kedua-dua lagu ini memang sangat ketara. Kita boleh dengar suara Tanah.
antara vokalis rock dengan suara yang begitu mantap sekali. Jadi beberapa lagu-lagu fast yang asalnya telah dirakamkan 60% oleh Peter tu juga memaparkan vokal Peter, antaranya lagu Masalah, lepas tu ada lagu Prestasi Alam ke apa, lebih kurang macam tu lah. Tapi tak apa, kita nak cerita bab muzik dia kejap lagi sebab album ni tak ada copyright, jadi kita boleh buat ulasan bertulis lah. Jadi maklumat mengenai pencipta lagu semua hanya ada di bahagian lirik. Seperti yang kita semua boleh tengok, majoriti lagu memang ciptaan Sapsa lah. Sapsa Cinta Dari Bumi Kenyalang ni pun sebenarnya lagu ciptaan Sapsa sendiri, iaitu lagu ciptaan Peter, tapi di dalam ni ditulis oleh Hang Mokhtar. Menurut beberapa maklumat yang gua dapat, mereka telah mengesahkan bahawa lagu Cinta Dari Bumi Kenyalang ni sebenarnya memang adalah lagu ciptaan Peter, dan Hang Mokhtar dia plan nak ubah suai lagu tu. Jadi itulah antara punca konflik di antara Peter dan Hang Mokhtar, di mana Peter tak setuju, kata ni lagu aku, kenapa kau nak ubah macam ni sekian kan. Jadi Hang Mokhtar dia kata tak apalah buat macam ni kan, buat macam ni baru ada komersial ke apa semua kan. Jadi Peter tak setuju, dia terus belah. Jadi sebab itulah rakamannya hanya dapat 60% saja di tangan Peter. Jadi selebihnya disambungkan oleh Nibol dan mana vokalis pula. Disebabkan Peter dah tak ada, jadi setiap ahli menyumbangkan suara masing-masing. Begitu juga Hang Mokhtar dan juga Tanah. Jadi album ni antara yang unik lah. Dia lebih kurang macam album Wild Age. Kalau orang semua masih ingat, Wild Age menampilkan 3 vokal, tapi album ni dia menampilkan lebih daripada 4 vokalis. Lagi unik tu. Tengok akhirnya Cinta Sapsa, Prestasi Alam Sapsa, Aku Sapsa, Kesedaran Sapsa, Kini Ku Sendiri Sapsa. Nampak? Semua sebenarnya adalah lagu ciptaan Sapsa sendiri, tak ada langsung ciptaan komposer luar. Mungkin itu adalah salah satu punca juga di mana album ini tak dapat nak dimarketkan. Maklumlah zaman tu semua mengharapkan pada radio. Jadi kalau lagu ciptaan sendiri, biasanya radio ni tak ada drive untuk dia pasang lah. Salah satu dia sebab kena kan. Jadi kalau band sendiri buat lagu, memang siapa yang nak tu kan. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Yang faham-faham lah kita tak nak mengatalah benda dah lama kan. Tapi faham sendirilah tu apa. Kan, kita tak nak sebut lah. Okey, jadi kualiti kaset ini, dia punya inlay dia lebih kurang sama macam kaset-kaset AKI lain, seperti mana album Putra Second Album. Tapi Putra Second Album pada gua, dia punya inlay dia lebih sedap pegang. Ini macam kertas biasa je sebenarnya, cuma dia keras sikit. Putra Second Album dia berkilat, dia punya kualiti kertas dia, antara yang menarik lah tu kan. Jadi disebabkan album ini tahun 1991, awal 1991, jadi dia masih menggunakan shell putih lah, di mana yang ni dia punya colour dia dah jadi kuning sikit. Mungkin faktor usia. Yang gua punya ni pun sebenarnya bukan NOS, sebab gua dapat daripada orang second hand lah kiranya kan. Sebab tu dia punya inlay dia tak berapa cantik. Tengoklah kalau ada rezeki lagi, gua nak try dapatkan lah NOS seal Sapsa ni, sebab rasa macam masih ada lagi tu. Ada lagi orang yang ada lebih, mungkin kita boleh pujuk dia suruh jual gitu kan. Muhammad Nur Abbas, gua tahu dulu salah seorang daripada mereka yang mempunyai lebih daripada 3 kopi Sapsa yang masih seal. Jom PM tepi tengok berapa lu nak jual kat gua. Alright, jadi tanpa buang masa, jom kita ulas.
Selesai rakaman Sabsa, beberapa ahli-ahlinya tidak tunggu lama di Kuala Lumpur, sebaliknya pulang terus ke Miri untuk tuntutan kerja mereka. Gitaris Nibol dan Peter sempat dijemput oleh Channel 11 di bawah selian Sugito untuk rakaman sebuah album baru untuk kumpulan yang menggunakan nama Kimara. Namun album ini tidak dikeluarkan. Dengan tiada berita mengenai kelangsungan album Sabsa yang keluar di pasaran pada 1991, ahli-ahli Sabsa membuat haluan sendiri dan menganggap kumpulan itu telah pun berpecah sendirinya. Meskipun dia agak kumpulan langka yang mungkin tidak ramai yang masih mengingati nama mereka, kecuali pada mereka yang pernah terbeli album mereka. Namun Sabsa telah meninggalkan legasi sejarah mereka sebagai kumpulan rock pertama dari gabungan anak Borneo, Sabah dan Sarawak. Tak siapa tahu bila ku ketawa, tak siapa tahu bila ku berduka. Sayang, di manakah